Dia sebenarnya macam ni, ada kalau dalam perbincangan fiqh dinyatakan selagi mana mualat itu ialah selagi mana air itu tak kering. Dalam toilet tu kalau tak kering lagi, ada masalah lah. Tapi kalau kita nak ulang dari semula pun tak ada hal, okey je, boleh je. Okey, ada soalan lain? Yang berkaitan? Okay. Sapu hukum gunakan tangan kanan atau tangan kiri? Sapu hukum tangan kanan ke tangan kiri? Tak ada pula hadis yang mengatakan kanan atau kiri. Dan ikut mana senang. Sebenarnya ada hadis yang kita tak pernah jumpa lagi lah mengatakan sapu hukum kena tangan kanan atau tangan kiri. Atau buat sekali tak? Dua kali itu. Sapu hukum dia sama lah macam basuh kaki kan. Sebagaimana basuh kaki itu kanan kemudian kiri, itu sama lah. Kanan dulu. Ada dia sapu hukum dia sapu hukum ialah yang atas sahaja. Itu kaifiat yang ada. Yang masuk tolak ke ditarik? Sapu hukum ditolak atau ditarik, dia gaya bebas lah sebenarnya. Dia gaya bebas, dia kan suka dia, yang pentingnya sapu atas. Ali pun bila radhiyallahu anhu dia katakan apa? Law kana ad-dinu bil-ra'i, kana asfal al-khuffi aula bil masjid. Ya, kalau lah agama itu dengan logik akal kita, maka yang bawah tu lebih sesuai untuk disapu kan. Jadi air sapu yang bawah lah, pasal bawah yang kena kotor je, kena abut yang bawah. Kenapa nak sapu yang atas? Tapi tak ada lah pula kaifiat tertentu kan, kena 3 jari ke apa yang tak. Dia sapu yang kena sapu. Dan dia macam ni, agama ni secara umumnya pergerakannya yang apa dia? Natural. Natural bahasa Melayu. Menjadi kebiasaan. Semula jadilah mengikut kejadian manusia. Kan Allah jadikan kita bila berjalan, kita jalan macam mana? Ada yang jalan macam apa dia ni? Macam kekam tak? Kalau sihat lah, kalau sihat lah. Orang sihat lah tak, dia berjalan macam kekam ada? Tak ada kan? Yeah. Jadi, bila dia berjalan, dia gerak jalan dia. Okay. Kalau tangan digerakkan, tangan gerak. Biasa orang gerak tangan macam mana? Okay, gerakkan tangan, orang gerak macam mana? Sini lah kan? Tangan gerak jari, gerakkan jari. Orang akan gerak macam mana? Sini gerak. So gerak jari adalah atas dan bawah. Tiba-tiba gerakkan jari orang buat sini. Kan? Nah, lain kan? Betul tak ya? So secara umumnya pergerakan itu pergerakan yang biasa. Dia bukannya pergerakan yang robotik. Dalam nak membuat sesuatu tu, jangan kita buat satu apa dia? Pergerakan yang bersifat robot. Ya, ataupun kita meletakkan, kalau sapu kena daripada bawah ke atas, ataupun bawah, ataupun kena macam-macam lah kita membuatkan kaifiat tertentu. Kalau ada dalil tak apa. Contohnya kan bila dalam tasyahud, ya asyhadu an la ilaha illallah, ada yang mengatakan itulah ada asyhadu an la ilaha illallah. Tapi itu yang berdasarkan hadis yang tidak sahih, itu mengatakan angkat semasa menyebut la ilaha illallah, dua kali baca syahadah. Jadi hadis yang lebih sahih adalah yuhardikuha, yad'u biha wa yuhardikuha. Nabi SAW berdoa dengannya dan menggerakkannya. Ada orang kata dengan meletakkan Allah gitu. Ini Allah. Kan? Gitu. Alif lam lam ha, alif lam lam ha, alif lam lam ha gitu. Ini sibuk kita dia lam ha. Kita nak baca at-tahiyat tapi tak kali jadi sebenarnya itulah dan menyalahi apa dia? Kan? Dia pula yang mengatakan agaknya mungkin kanan kiri ke. Ini dah pergerakan yang tidak normal sebenarnya. Dia kata bulat, kita kira lah. Macam tak ada. Yang normal dia atas bawah lah kalau gerak jari. Ini yang normalnya. Betul tak? Tahrik. Ya? Contoh lah kan. Sama juga dengan kalau kita kadang-kadang, saya belajar sebab ada kalau orang yang bila takbir, apalah takbirnya apa dia, kembali di sini, ketempatan sini ataupun di sini kan. Kemudian bila dia letakkan tu, kadang-kadang ada yang meletakkan dengan kadar yang sedikit apa dia panggil, sedikit bersungguh-sungguh, okay, yang tidak diperlukan. Contohnya bila Allahu Akbar macam tu. Ada. Dia
bukannya dia buat tu kenapa? Dia nak macam nak tafasyu'an, mungkin nak mendatangkan khusyuk. Jadi untuk tunggu macam kan dia tu biasa, yang normal. Allah Akbar, biasa tangan letak di mana? Kerana atas dada, kata yang mengatakan atas dada dekat dengan nahar macam gitu. Ya itulah, tak ada. Ni nak angkat ni apa? Kenapa perlu diangkatkan ni? Betul tak? Dia boleh tak letak dia tu? Boleh, tak masalah. Bagi kalangan ni, one half kan. Ada yang alasan dia mengatakan di sini. Tak apalah. Nak bersedekat ke atas dada kan, sunnah kan. Gitu. Okay? Tapi tak perlu ni, yang ni tak perlu angkat. Ada orang dia buat gitu dan ni pun diangkat bersama. Betul tak? Dia ditunjukkan ke bawah. Tak, Nabi suruh tengok ke buat sujud. Tapi Nabi tak suruh tunjuk. Kan, itu tambahan lah, tambahan yang kita buat ataupun sebahagian yang kita buat. Saya perhati ni masa dulu lagi lah disebut oleh sebahagian chef-chef kita bahawa pergerakan adalah pergerakan yang normal, yang biasa. Okay? So, jangan dibuatkan dia jadi abnormal, kan? Dia jadi macam luar biasa sedikit pergerakan. Dia biasa, tenang. Okay? Dan Nabi pun sebut linu baina yadai ikhwanikum. Bila solat tu linu apa dia? Lembutkan semasa berada di antara saudara-saudara kamu, kan? Semua itu lembutkan. Kalau orang yang begitu, dia kadang-kadang dia jadi keras. Duduk sebelah dia, kita akan diingkat oleh dia. Keras kamu tu. Okay? So dia kena perbuatan yang mu'tadil, pertengahan dan natural ataupun sesuai dengan kejadian kita, okay? Kejadian manusia. Okay? Itu menjawab cara kaifiat basuh kok tadi ataupun sapu. Ada lagi soalan lain? Macam Allah suka perkara yang wajib dalam ibadah, berbanding perkara yang sunat. Jadi daripada wudu tadi, pertama kali wajib, yang kedua dan tiga tu sunat. Macam mana tak? Itu kan Allah suka perkara yang wajib. Okay, hadis yang mengatakan soalannya Allah suka yang wajib, okay, kemudian barulah yang sunat. Okay, dalam wudu ni ada sebahagian yang wajib, sebahagian yang sunat, kan? So kita nak buat macam mana gitu? Okay. Hadis yang mengatakan hadis yang disebutkan tadi sebenarnya menunjukkan apa dia? Ada hadis tu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayh. Okay. Perkara yang aku paling suka, hamba-hambaku mendekatkan diri mereka kepadaku adalah dengan yang difardukan. Okay. Selagi mana hamba dan hamba-hamba itu akan melakukan perkara fardu sehingga aku mencintainya. Okay. Dan selepas itu hamba-hambaku akan meneruskan dengan amalan-amalan yang sunat sehingga barulah sampai ke tahap yang lebih tinggi. Kan, aku akan menjadi pendengaran yang menjadi penglihatan dan sebagainya. Okay. Jadi di sini artinya Allah akan dia akan mendapat taufik yang terus daripada Allah Azza wa Jalla. Ataupun disebut sebagai insan rabbani, insan yang mendapat ilham daripada Allah, kan. Hadis itu dia lebih kepada perbuatan yang jelas fardu, okay, dan yang jelas sunat. Contohnya solat ada fardu, solat ada sunat. Kalau kita nak utamakan yang mana? Utamakan yang fardu. Bagi fardu tu buat cantik, barulah disusuli dengan yang sunat. Okay? Jangan diutamakan yang sunat. Setengah orang dia akan utamakan yang sunat, dia hilangkan ataupun dia abaikan yang fardu. Okay? Kalau tak datang tarawih pun sunat, kan? Datang tarawih macam tak kena, kan? Tapi kalau tak datang sembahyang, baik sembahyang jemaah okey je, tak ada masalah, okey, tak sembahyang tak apa. Tapi yang sembahyang sunat tarawih tu penting tu, kan? Kalau tak macam tak puasa Ramadan, contohlah, kan? Itu masalah, kan? Okay? Tapi kalau macam amalan yang bercampur, kalau ada satu amalan yang ada sunat dan ada wajibnya, macam solat tu sendiri, kan? Dalam solat tu ada sunat, ada wajib, kan? Okay? So apa yang terbaik ialah kita buat secara keseluruhannya. Okay? Itu yang saya faham, kan? Wallahualam. Nak keluar lagi kan atau nak stop? Ada lagi soalan? Ini dah lebih masa ni. Ustaz,
Nak tanya pasal yang dekat Facebook Ustaz tu, pasal yang hari jadi tu. Apa dia? Kalau kita lahir pada hari Isnin, kita puasa hari Isnin. Ataupun kalau kita lahir pada hari Rabu, kita puasa hari Rabu. Kalau kita lahir je lah. Kalau kata kita lahir pada hari Isnin, so kita sunat puasa hari Isnin. Yang Ustaz komen tu lah. Okey. Saudara kita bertanya tentang Facebook lah kan. Dalam Facebook tu, saya sebenarnya terkejut satu hari tu ramai orang bagi apa dia? Bagi tahniah. Kan? Dia orang sebut sanad helwa. Sanad helwa ya Ustaz. Tahun yang apa? Helwa ni apa? Manis. Tahun yang manis wahai Ustaz. Tahun manis apa dia pula? Kita tak faham lah. Tapi dah lama sikit, oh tahun manis tu ada yang setengah ni mengatakan selamat hari jadi. Yang ada kata sanad helwa, tahun manis. Yang ada yang doa keberkatan dan sebagainya. Jadi saya mengatakan, saya bila petang sikit saya sebut dalam di situ bahawa sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan kita boleh menyambut hari jadi kan. Kita jadi hari lahir kita tu lah, hari lahir, masa raya hari jadi ataupun birthday tu. Kita tak ada dalil yang menunjukkan kita boleh sambut. Kecuali satu sahaja. Dalil lah kan. Iaitu Nabi SAW ditanya tentang Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Isnin. Di mana baginda telah menjawab, puasa hari Isnin, di hari itu aku dilahirkan, fihi wulidtu. Adalah jawapan lain kan. Yang antaranya ialah hari itu adalah hari aku dilahirkan. Okay? Jadi Nabi puasa hari Isnin kerana apa? Dia dilahirkan pada hari Isnin. Ada jawapan lain iaitu diturunkan wahyu kepadanya pada hari Isnin. Dan juga baginda telah dilantik menjadi Rasul pada ataupun Nabi pada hari Isnin. Jadi puasa adalah kerana itu. Okay. Jadi saya mengatakan, okay, kalau orang nak sambut hari lahirnya, maka dia sambutlah dengan kalau taklim yang ada, sambut dengan apa? Dengan puasa lah. Kan? Bukannya dengan ucapan-ucapan, memberi hadiah, menerima hadiah kan. Sampai hari jadi hari lahirnya tunggu. Kan? Kawan tak bagi hadiah, kita rasa marah kan. Isteri tak bagi hadiah, rasa marah. Suami tak bagi hadiah, rasa marah kan. Okay? Tapi yang lebih pentingnya, itu salah lah. Yang lebih pentingnya ataupun adalah dalilnya, ialah apa? Bila teringat hari ni Allah lahirkan. Hari ni apa? Allah lahirkan aku ke bumi, ke dunia. Jadi dia pun nak mensyukuri, dia puasa. Secara umumnya adalah dalilnya. Kira juga beberapa dalil lain yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kalau nak bersyukur, kita boleh buat ibadat. Okay? Kita boleh contohnya sedekah, kita boleh berpuasa, kita boleh apa lagi ya? Macam-macam lah benda lain. Okay? Belanja orang boleh. Okay? Tapi kalau nak perhatikan, ada sebahagian ulama kan, bila saya perhatikan semula, itu pandangan saya lah kan. Bila saya perhatikan semula, sebahagian ulama mengatakan Nabi SAW sebutkan perkara tersebut dan perkara tersebut menjadi syariat. Ya? Tapi kalau setiap seorang dia nak buat benda itu, taklah tepat sangat. Tidak tepat. Tak tepat setiap seorang tu. Contohnya macam katalah kita lahir hari Rabu, so, kita pun nak puasa setiap hari Rabu. Boleh tak? Kita jadi Nabi. Seolah-olah macam kita jadi Nabi lah. Okay, so itu mungkin tak berapa tepat. Tapi secara umumnya kalau nak mensyukuri dengan puasa boleh. Okay. Jadi kalau difahami daripada situ yang apa dia? Setiap hari itu saya sebut lah. Bila orang tanya setiap hari, saya kata setiap hari lah. Okay. Itu kita tarik balik lah itu. Okay.